Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang berada di luar sana yang sentiasa mengikuti pengajian kami, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi hari ini dapat meneruskan pengajian kita dengan kitab Hidayatus Salihin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dengan harapan insya-Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dengan syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah pada pagi hari ini kita akan menyambung pada bab ke-7 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada menyatakan adab bersahabat. Jadi adabus suhbah. Adabus suhbah. Jadi pada muka surat yang lebih tepatnya fasal kedua, iaitu muka surat 341 untuk cetakan, edisi cetakan Galeri Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Fasal kedua pada menyatakan adab orang yang belajar. Di fasal kedua ini dia menyatakan tentang adab orang yang belajar, iaitu orang yang menuntut, muta'allim. Jadi kalau di dalam ulum syar'iyah, setiap orang yang akan masuk di dalam dunia pendidikan, maksudnya akan mengaji, sebelum dia mengaji apapun ilmu itu, sama ada nahwu, saraf, fiqh, akidah, tasawuf, hadis, Al-Quran dan lain-lain, wajib dia mengaji kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allim atau sesamanya. Tak semestinya kitab Ta'limul Muta'allim, tapi kitab lain pun tak tahu. Yang lebih kurang sama. Maksud wajib di sini adalah sangat dianjurkan, bukan wajib syar'i. Tapi kita kenalah. Macam kita kata, wajib bagi semua pelajar yang akan memasuki universiti, mahasiswa yang akan masuk universiti wajib mengambil atau melalui iaitu orientasi, program orientasi. Maksudnya wajib kat sini bukan wajib syar'i, tapi wajib secara kita untuk masuk prosedural dia kena mengaji kitab tersebut supaya kita tahu hukum hakam, macam mana kalau kita nak belajar, ilmu apa yang nak belajar, hukum belajar ni apa, adab nak belajar ni kan macam mana, nak menghafal macam mana, nak buka kitab macam mana, adab duduk depan guru macam mana, adab dengan berkawan macam mana, adab dengan kitab tu macam mana, boleh ke kitab tu kita injak-injak, adab dengan ulama dan lain-lain. Ini semua kita kena tahu. Biar jangan sampai ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh dia lah, contoh kalau di Malaysia ini, saya sendiri kerana saya melihat ada orang-orang yang menuntut ilmu agama tapi dia tidak mengetahui adab menuntut ilmu agama, sehingga kan syekh-syekh dia, mudir dia, para ulama, ustaz-ustaz dia boleh diperlekehkan, diburuk-burukkan. Bahkan kita tahu ada yang sampai apa anak dia kena marah, panggil mak bapak marah kepada ustaz pula. Ini tak betul lah. Kecuali lah kalau memang ada guru yang mungkin kurang sopan dengan cara yang tidak baik, dengan membuat anak dia tidak baik, itu lainlah, dan itu pun kita kena tabayun dengan lebih beradab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kerana apapun itu yang namanya guru, dia adalah seperti ibu bapa kita. Maka saya tulis buku ni. Ni buku yang dicetak oleh Galeri Ilmu juga, iaitu penyuluh buat penuntut, yang mana isinya tentang adab-adab menuntut ilmu. Ini secara umum.
Walau bagaimanapun di dalam ilmu tasawuf, bila kita belajar ilmu tasawuf lebih tinggi, kita dah lalui yang tadi, dah mengaji ilmu fardu ain, mengaji bahasa Arab, mengaji kitab-kitab fiqh, mengaji semua kitab-kitab yang diperlukan untuk dipelajari dan dikaji bagi seorang penuntut ilmu, maka dia wajib juga masuk bahagian ketiga di dalam tiang seri agama Islam, iaitu ihsan, iaitu ilmu tasawuf. Seperti yang banyak kali telah saya jelaskan, al-ihsan huwa at-tasawuf. Apabila dia sudah masuk di dalam ilmu tasawuf inilah, maka apa yang dia kena ada, dia perlu juga memiliki adab. Adab dengan siapa? Adab dengan sebagai, bukan adab dengan, maksudnya adab apa? Adab sebagai seorang penuntut ilmu, adab orang yang belajar, adab orang yang bersohbah di dalam belajar ilmu tasawuf. Dia belum syekh lagi, dia masih penuntut ilmu tasawuf. Dia wajib dan mesti mengetahui adab-adab dia, biar apabila dia berada di dalam jalan thariqah ini, jalan tasawuf ini, maka dia dapat mengamalkan, menjalankan tugas sebagai seorang salik, seorang ahli tasawuf yang akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab sebagai penuntut ilmu tasawuf ini, salik kita panggil dalam bahasa Arab, bukan hanya disebut oleh satu atau dua ulama, bahkan hampir semua kitab-kitab tasawuf dari yang kecil sampai yang besar itu menyebutkan adab-adab penuntut ilmu tasawuf. Bukan mudah, susah, tapi perlu untuk kita sampaikan dan perlu untuk kita muhasabah diri dan cuba beramal dengan apa yang telah disampaikan. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaAllah pada muka surat 341 kita mula membaca apa ulama besar alam Melayu kita ini, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Bani berkata tentang adab menuntut ilmu, adab belajar, sohbah, belajar dalam bersohbah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faslun, iaitu fasal kedua. Ini ada fasal kedua pada menyatakan adab orang yang belajar. Jadi fasal ini menerangkan adab orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu tasawuf. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Maksud dia apa tuan-tuan? Jadi adab belajar dan mengajar, ta'limul wal muta'allim. Ta'lim mengajar, wal muta'allim orang yang belajar. Ta'limul muta'allim. Ta'lim wal muta'allim. Lebih kurang macam itulah. Dalam hal ini mengajar dan belajar, ta'lim wa ta'allum, ini ada banyak. Dia kata ada beberapa perkara, berarti ada banyak. Adab itu ada banyak. Cuma yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 11 perkara sahaja. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni hanya ada 11. Kan kita kena ingat, kita rewind balik. Kitab Hidayatul Salikin ini dia bukan terjemah exactly Bidayatul Hidayah. Orang tak kata macam tu. Bahkan Syekh Abdul Samad Al-Bani dah kabur dah ke awal. Dia bukan copy paste dari terjemah 100% daripada Bidayatul Hidayah, tidak. Tapi dia berjalan, dia susun bab dan perbahasan itu seperti Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, dan of course dia masukkan beberapa penting tambahan untuk melengkap kata-kata atau pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga seperti kitab Syiarus Salikin, dia bukan terjemah Ihya Ulumuddin, bukan, tapi dia adalah terjemahan daripada Lubbul Ihya yang dikarang oleh adik Imam Al-Ghazali, ada yang kata Imam Al-Ghazali, dan dimasukkan, diseturkan, dicampurkan dan disebutkan, disebut kitab-kitab yang dijadikan tambahan untuk melengkapkan apa yang Al-Imam Al-Ghazali sampaikan. Ini adalah Syekh Abdul Samad Al-Bani rahimahullah. Maka untuk dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab ini ditulis hanya sebanyak 11 perkara oleh Imam Al-Ghazali. Berarti banyak lagi. Banyak tuan-tuan. Perbahasan dia sangat banyak. Banyak-banyak yang lain. Jadi kalau kita buka dalam kitab Tanwirul Qulub, misalnya dia disebut lagi banyak lagi list dia.
Kita buka dalam Syiarus Salikin. Bahkan ada banyak lagi tambahan. Dan juga kitab-kitab tasawuf yang lain. Ini dia hadir wal hadir. Pertama, ini dia kata. Pertama, jadi nombor satu. Pertama, apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Maksud dia apa, tuan-tuan? Apabila berdapat, iltiqa' lah bahasa Arab dia. Berdapat itu iltiqa'. Jadi apabila dia jumpa, iltiqa' bertemu dengan gurunya, jadi hendaklah seorang murid yang mula dulu bagi salam. Assalamualaikum ya Syekh. Contoh dia. Waalaikumsalam. Apa khabar muridku ni, dah rajin ni, dah cukup rajin ke dah tak cukup rajin? Misalnya lah. Maka murid akan mula berbicara dengan gurunya. Kalau dia tak sampaikan salam, guru tak sampai salam, nanti jadi canggung. Jadi canggung ni maksud dia macam nak buat apa? Kan? Tak boleh lah. Kita sebagai murid, kita dulu. Kita dulu yang kata Assalamualaikum. Berikan dia salam. Mendahului memberikan salam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya iaitu kedua. Bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Ni jadi kalau seorang murid bila ketemu syekh tu, jangan dia yang banyak cakap. Kita nak ilmu dari syekh, maka kita nak syekh tu yang cakap. Bukan kita sebagai murid ni kita yang cakap, bukan. Kita nak ilmu dari syekh, maka kita ini tak boleh banyak cakap. Depan guru kita yang duduk tenang, dengar. Apa yang syekh nak cakap tu kita dengar. Kita dengar dulu. Lalu nanti baru bila ditanya jawab sesuai yang ditanya. Awak ni macam ni. Itu baru betul. Macam mana keluarga, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Macam tu. Jadi jangan kita pula yang duk ceramah kat tuan guru. Sebab itu tak boleh. Ini kata-kata ulama ni. Tak boleh orang yang tak cukup ilmu, orang yang belum mutamakin, belum lulus dalam perjalanan berusaha untuk menjadi ulama, maksudnya belum habis training dia untuk menjadi seorang yang faqih dan lain-lain, tak boleh untuk dia mengajar, untuk dia yang jadi syekh dan lain-lain, tidak boleh kerana dia belum sampai darajah. Dia sepatutnya diam dan dengar. Apabila dia jumpa guru dia, justru dia kena lebih tunduk, kerdilkan diri dia untuk mendapatkan ilmu guru dia. Guru dia akan kata, aku semalam baca sekian, misalan dia. Maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia jangan banyak cakap untuk menjaga adab dengan guru. Ini suatu adab yang sangat penting, yang wajib untuk kita jaga dan kita perhatikan. Jadi ini adalah adab yang kedua. Sekarang masuk adab yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang ketiga, bahawa jangan ia berkata-kata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Jadi seorang murid tu dia guru dia tak tanya, dia pergi cakap apa? Dia diam dengar. Kalau guru dia tanya, baru dia jawab. Kalau guru dia memberi pendapat dan minta pendapat kita sebagai murid, maka baru kita beri pendapat, Syekh, kalau ini macam ni, ini macam ni dan lain-lain. Kerana apa? Kerana kita harapkan petunjuk dan petua dan ilmu, dan selain itu beradab dengan guru kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang di guru kita. So kita kena beradab dan subah dengan dia cara dengan penuh adab dan penuh sentosa hatinya, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keempat, bahawa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Jadi yang keempat, adab yang perlu kita jaga. Perlu kita jaga ni tuan-tuan, iaitu jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Jadi kalau nak tanya guru dia tu, kita kena
kena make sure dia dah bagi izin lah dulu. Kalau kita tanya boleh ke untuk bertanya, ya ada apa? Baru betul. Bukan pakai tanya je. Jadi tak beradab orang tengah, contoh dia syekh dia tengah memberi sohbah, memberi pendapat, memberi syarahan, tiba-tiba dia diri ni macam mana syekh? Ni macam mana? Dan lebih susah lagi kadang orang tanya tu nak test kononnya. Nak test tok guru dia. Jadi syekh, kan syekh ni alim kan? Ni macam mana ni syekh? Contoh dia nak suruh syekh. Syekh dia jawab, ni macam ni kadang. Sengaja untuk jawab. Lalu tengok apa feedback lagi murid dia, misalan dia. Tapi ini sudah mengurangkan adab kita dengan guru kita. Hati-hati dalam perkara ini. Hadir wal hadirat, hafizakumullah. Ini yang disebut oleh ulama tentang adab, iaitu jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Jadi mintalah izin dulu, syekh kalau nak tanya boleh ke, dan lain-lain. Dan jangan pula bila dia bertanya kepada gurunya, jangan sengaja tanya soalan yang buat guru dia marah. Itu janganlah. Memancing emosi guru atau membuatkan guru itu marah kepada orang lain, itu jangan. Contoh dia, entah kita tak setuju dengan si fulan. Kan, kalau kita jumpa syekh ni, kita sengaja nak syekh ni burukkan dia, kita pun cucuk syekh. Syekh ni macam ni syekh, dengan fulan tu syekh. Ni macam ni syekh. Itu tak boleh lah. Itu namanya batuk api, itu namanya namimah. Sengaja bertanya kepada perkara yang menyebabkan guru dia murka. Kita tak boleh macam tu. Itu bukan adab di kalangan orang tasawuf. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Jadi jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu. Jadi bila guru dia cakap sesuatu, jangan dia menyangkal, ni tak betul. Jangan. Ni syekh ni. Syekh tengah cakap, kalau saya ni tak betul syekh. Tak ada situ. Tak betul. Paling tidak mungkin la'ala sawab syekh. La'ala sawab tu mungkin saja yang betul kan syekh. Mungkinlah. Ni macam ni. Tawarkan dia naratif yang lain kalau menurut murid dia itu mungkin kurang benar. Contoh saya bagi contoh. Jadi saya dulu di pondok, kita baca kitab, kadang-kadang tok guru ni ngantuk. Macam saya kalau ngaji, kalau saya mengajar, kalau malam online, kalau malam tak online tak apa. Yang jangan depan-depan macam ni, kita tahu kita orang tengok kita. So kita ada interaksi dan kita tak ngantuk. Tapi kalau online macam ni sekarang ni, bayangkan malam, memang ngantuk. So bila ngantuk itu, baca, kalau kita baca Arab lah, Ja'a Zaidun, boleh baca Ja'a Zaidan. Dah ngantuk, otak tengah ngantuk nak fikir, mungkin nak cakap. Jadi tersalah baca, biasa terjadi. Ja'a Zaidan, mana betul? Yang betul Ja'a Zaidun. Kalau murid yang beradab, dia kata macam ni lah, syekh, syekh, mungkin Ja'a Zaidun kot. Mungkin. Lupa, saya tertidur. Jadi kesalahan dia. Itu tak ada masalah. Dan saya bagi contoh dulu, saya kalau ngaji, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu kita mengaji kitab-kitab besar. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ihya Ulumuddin, dan lain-lain. Kan? Kitab-kitab yang besar lainnya. Amirul Qulub. So kadang bila ngaji tu, bulan Ramadan ni dah kitab besar ni siang, pagi, malam lah. Malam ke siang ke, kadang syekh tu, terutama siang pagi kalau pukul 11 tu kalau dia baca tu, dia dah setengah tidur ada macam ni. Sebab malam tahajudnya dengan mengaji tak berhentinya. Tidur bulan Ramadan tu kita tidur 2 jam 3 jam je sehari rata-rata. Sebab memang hilah Ramadan kan. Malam dengan tarawih, lepas tarawih kita mengaji sampai pagi sebelum sahur, tahajud dulu baru sahur. Kita sahur dulu baru tahajud, and then masuk subuh. Lepas subuh mengaji dulu Quran, tadarus Quran, baru balik tidur kejap, bangun ngaji lagi. Jadi syekh saya tu selalulah pukul 11, pukul 12 tu kalau dia mengaji tu kadang dia baca dah tersalah baca lah. Sebab apa? Sebab dia ngantuk, tersalah baca. Tapi tu kita dialah, kita tahu syekh syekh dah tahan ngantuk. Kadang-kadang sampai ada satu itu memang saya mengaji dengan dia, masya-Allah,
dia tak pernah keluar pondok kecuali walimatul ars, orang kahwin atau pergi umrah dan haji. Itu sahaja. Yang lain tu dia tak pergi, duduk kat pondok 24 jam lah. Mengajar siang pagi malam, mengajar siang pagi malam. Murid dia tu dari 4 orang sekarang ada hampir 7,000 orang, 5,000, 6,000 orang murid. Maksudnya murid dekat pondok. Memang pondok tu semakin lama semakin besar. Dan dia tu kalau mengaji, kalau dah banyak kitab besar-besar, mengaji lama kan, 2 jam, 3 jam tak berhenti. Itu biasa kita tidur sekejap lah. Tidur macam ni. So semua murid 10,000, 4,000, 3,000 tadi, diam, tunggu beradab, diam, tunggu syekh dia bangun. Batuk pun tak berani. Kalau ada yang, syekh tengah tidur, kita bangunkan dia. Tak ada seorang pun tak ada seorang pun berani. Sebab apa? Kita berharap kepada ridha syekh, berharap kepada barakah syekh, berharap kepada ilmu syekh yang penuh barakah. Ini yang penting kita kena jaga. Kita kat Malaysia ni, saya takut benda ini semakin lama semakin hilang. Nanti tengoklah apa yang akan terjadi. Murid duk mengata guru, murid duk caci maki tuan guru. Guru rotan ke apa ke, dah mula dah mengamuk dan lain-lain. Mula dah saman guru sendiri. Tak boleh. Ini kita kena jaga kerana adab guru itu perlu dijaga. Adab bersama guru maksudnya. Bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu. Jangan dia menyangkal dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Jangan. Jadi bila syekh kata, syekh, ana tak setuju benda ni haram. Alah syekh, fulan tu kata, syekh tu lagi alim, dia kata pun. Jangan. Buat apa kalau dah khilaf lah. Kita tahu. Ni saya bagi contoh cerita dia. Kiai Haji Hadratul Syekh Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. So Hadratul Syekh Hashim Ash'ari ni, dia memang tak suka kelentongan. Kelentongan tu kalau kat masjid di Indonesia, di Pulau Jawa, dia ada beduk, setepi tu dia ada tong 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 tong. Dia tak suka. Dia tak suka. So bagi dia cukup dah azan. Macam itulah lebih kurang. Lepas tu Syekh Kiai Haji Mas Kumambang, ulama besar ni, Mas Kumambang. Dua-dua karang kitab berbahasa Arab. Zaman dulu berbahasa Arab. Kita kan nak tulis bahasa Arab pun lintang pukang kan. Dia tulis dalam bahasa Arab. So Mas Kumambang ni pula, dia ni memang ada kelentongan. Beduk dengan kelentongan. Tu. Jadi cerita dia. Kalau Kiai Haji Hashim Ash'ari nak pergi melawat Mas Kumambang kata, beduk tu simpan. Jangan nampakkan. Supaya apa, kita tak nak kita nak jaga hati orang alim ni. Bukan syekh dia tak bukan syekh. Sama seangkatan, satu generation. Tapi menghormati orang yang alim. Kita tahu dia berpendapat tak boleh. Kita tahu kita ada hujah. Boleh. Tapi kita hormatlah dia tak boleh, kita janganlah buat masalah. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Ulama dulu jaga benda-benda kecil macam ni. Kita hari ini sengaja jadi batu api, cucuk sana cucuk sini. Ini tak boleh. Tak boleh, kita kena jaga hati. Contoh dia, kita jumpa syekh ni, kita tahu syekh ni seteru dengan syekh A misalnya dia. Maka janganlah kita kata, saya melihat syekh itu lebih alim depan guru yang syekh kita sendiri yang memang seteru dengan syekh lagi satu. Jangan. Kita anggaplah pergaduhan antara guru-guru ini adalah jarhul qarin la yu'tabar, iaitu pencacian. Jarhu itu kritikan seorang guru dengan guru yang lain, itu tidaklah yu'tabar, tidak dianggap. Kerana apa? Kerana biasa semua orang alim, hatta orang alim sekalipun selagi bukan nabi yang maksum, ini mesti ada kekurangan, seperti mereka akan ada persaingan. Jadi itu adalah perkara yang lumrah manusiawi yang dikenal oleh ulama sejak dahulu. Jadi adab ni jangan. Dengan katanya si fulan, ini jangan buat macam tu, kurang beradab, tuan-tuan. Okey, kita selanjutnya teruskan ke 6, tuan-tuan dan puan, bahawa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu.
maka menyangka bahawasanya ia telah terlebih benar daripada gurunya itu atau terlebih mengetahui ia daripada gurunya itu, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya itu lagi kurang berkat. Jadi pertama, jangan kita bila kita tak setuju dengan guru kita depan guru kita tak betul ni, tak betul ni, buat sakit hati guru kita, jangan. Kalau tak setuju kita diam dulu, kita dengar. Itu pendapat dia. Macam tu. Saya tak setuju. Tapi tak perlu tunjukkan gesture. Kawan dia tak perlu. Ini siapa? Jangan. Tak perlu seperti itu. Jangan. Dan jangan menyangka bahawa kita terlebih benar. Kita anggaplah, itu wisdom guru saya seperti ini. Saya punya pendapat seperti ini. Mana lebih benar, kita serahkan kepada Allah. Cuma saya berpendapat. Jangan kena kata, ada ini apa ni guru aku ni. Mana ni? Aku lagi alim dari dia. Tak betul. Tak boleh macam tu. Okey. Mengetahui ia daripada gurunya itu. Maka yang demikian itu kurang adab. Sebab apa? Perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kurang adab. Kalau kita buat seperti ini namanya kurang adab. Adab itu tidak ada dengan guru sendiri. Kita patut jaga adab kita dengan guru kita. Dengan harapan insya-Allah segala amal kita menjadi amal yang diberkati oleh Allah SWT. Ini yang lebih penting. Itu berkat. Berkat itu apa? Ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Jadi kita dah mengaji semua ini dah baik. Kita jaga adab kita juga penuh berkat. Redha guru itu penting. Keredaan guru itu. Agar supaya bukan hanya ilmu yang bermanfaat, akan tapi juga mendapatkan ilmu yang penuh barakah, iaitu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jaga perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah bahawa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sama-sama duduk pada hadapan gurunya itu. Jadi kita depan guru jangan kita sengaja gosip kat belakang, berbisik seolah-olah tak nak guru dia tahu yang dia apa dia tengah nak cakap ni. Contoh dia kalau dulu dekat pondok ni ada tok guru duduk, lepas yang santri duduk kat depan, dia cakap kat dia. Ini ke apa? Tak boleh. Kalau ada guru tak cakap dengan kawan, biar guru dengar. Sebab itu kalau saya misalnya ada bawa ulama-ulama Arab dari negara Arab ke Malaysia, dia orang tak faham bahasa Melayu. Tiba-tiba ada seorang syekh yang kita ziarahi, dia cakap bahasa Melayu, ada bahasa Melayu di depan syekh Arab yang syekh Arab tak faham. Maka saya akan terjemahkan. Saya terjemahkan. Dia kata syekh kata gini-gini. Dia kata itu supaya syekh Arab tu faham. Kita tak beradab lah kalau kita depan guru kita duduk berbisik contoh dia, tu tak boleh lah. Jadi supaya kita jangan supaya sangka buruk tu lahir daripada syekh. Apa syekh tu apa budak duduk mata tentang aku ni, macam tu. Kita tak naklah sampai macam tu, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Baik. Jadi ini adalah adab yang ketujuh yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah, kita masuk kepada adab yang ke-8. Bahawa jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu, tetapi hendaklah ia duduk tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam solat. Masya Allah. Jadi adab kita dengan guru ni, jangan kita duduk ni, jangan. Tak betul. Dengan guru ni kita kena duduk beradab. Assalamualaikum. Kalau kita cakap kita duduk. Kalau macam orang Jawa zaman dulu-dulu, zaman sekarang pun masih di pondok-pondok kita masih jaga adab. Jangan, kalau boleh kita adab macam kita dalam solat. Bukan kita nak kata kita tengah solat kan guru. Ini tak betul lah, orang yang suka mentwist-twist bahasa ni. Keadaan macam solat, maksudnya tumakninah, tenang. Assalamualaikum. Contoh dia, itu cara yang betul. Pelan-pelan. Bukan seluruh je. Tak betul. Kita kena pelan-pelan. Seolah-olah beradab, seolah-olah ia dalam solat. Dan solat kan tak boleh gerak banyak-banyak. Tak boleh kiri ke. Kena khusyuk dulu.
Duduk tunduk lagi beradab duduk. Dia kena macam tu. Untuk menghormati gurunya. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hadirat Allah. Sekarang kita masuk ke 9, tuan-tuan dan puan, iaitu bahawa jangan membanyakkan soalan tak kala segan gurunya itu daripada berkata-kata atau tak kala ia letih. Jadi yang ke-9 ini kita dianjurkan untuk tidak banyak soalan. Seolah-olah gurunya itu segan gurunya itu daripada berkata-kata atau tak kala ia letih. Ini kita kena jaga. Jangan banyakkan soalan. Jangan tanya banyak soalan. Jadi kita kena lebih lagi bila share malam ni jangan banyak tanya pula, nanti penat dia lambat tidur. Tak boleh lagi Pak. Ni. Jadi kita kena tanya sesuai dengan waktu dia, tuan-tuan, sesuai dengan konteks yang benar. Jadi ini adalah termasuk adab yang sangat penting untuk kita pastikan kita beradab dengan guru kita. Jangan nak banyak soalan pula, dia melambatkan dia istirahat dan lain-lain. Okey, adab yang selanjutnya iaitu adab ke-10, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apabila berdiri, jadi kata muallif rahimahullah, apabila berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzimkan akan gurunya itu. Jadi bila guru dia tu berdiri, dia tu berdirilah juga untuk berdiri pula kerana mentakzimkan akan guru dia. Dia nak hormat guru dia, nak takzimkan guru dia, maka dia kena dirilah juga, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menghormati gurunya itu. Dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soalan. Cikgu Syekh dia nak bangun, dia pula pergi tanya soalan. Syekh dia macam, nak jawab ke apa? Jangan. Jadi bila Syekh dia tu berdiri, kerana dia pun diri, hormat Syekh dia. Allah Syekh. Macam tu. Adab dulu orang Melayu macam tu, tuan-tuan. Dengan tok guru macam tu. Cuma hari ini kita ni dah anggap guru ni macam, aku dah bayar, biar pergi lah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita bukan nak dibandingkan dengan yang tuan-tuan bayar tu, dengan ilmu yang tuan-tuan dapat tu, Masya Allah, jauh. Lebih jauh. Ibarat langit dan bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita ni kena pastikan kita jaga adab dengan baik, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam kes ini, jadi dia jangan pula dia tanya soalan, nanti akan kacau guru dia yang sedang berdiri. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai kepada rumahnya atau kepada tempat duduknya itu. Jadi dalam jalan ni, tengah jalan ni, jangan kita duduk tanya-tanya soalan. Soalan tu nanti bila tengah tenang duduk, dengar soalan panjang, baru dia jawab. Ni cerita ni, tak boleh macam tu. Kacau Syekh. Ini tak boleh. Okey, adab yang ke-11, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan jahat sangka, buruk sangka. Jahat sangka tu buruk sangka lah, su'udzan. Itu jahat lah, bahasa Melayu zaman dulu dia guna macam tu. Su'udzan ni jangan buruk sangka, jahat sangka dengan gurunya itu pada segala perbuatan yang zahir yang menyalahi itikadnya. Jadi apa perbuatan yang zahir yang menyalahi itikadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya. Jadi jangan kita ni jangan sangka buruk. Bila kita tengok biasanya ni macam ni, ini tak betul ni, Syekh dah bersesat, itu tak boleh. Contoh dia dalam ilmu tariqah. Ada di dalam ilmu tasawuf, ilmu tariqah tasawuf. Kalau kita pergi negara-negara seperti Syria, Maghribi, Tunisia, Jordan, Yaman dan lain-lain, memang ada, iaitu apabila orang tasawuf ini melakukan zikir dengan menggoyangkan badan, bagi sufi zikri, macam Allah. Jangan pula angkat, aku dah hilang akal dah ni. Jangan. Aku dah sesat dah ni. Jangan. Aku dah tak betul ni. Jangan. Ini disebutkan di sini, iaitu jangan buruk sangka. Buruk sangka, jahat sangka dengan guru-gurunya, semua gurunya. Itu pada segala perbuatan yang zahir yang menyalahi itikadnya atau perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya. Jadi jangan kita rasa buat sangka tu dulu, kita kena jangan buruk sangka dulu, kita kena kaji dulu, dengar dulu penjelasan dan lain-lain.
Hanya saja kita tak biasa, tak biasa bos kita anggap dia ni pelik. Itu. Contoh yang paling mudah, ada syekh berzikir Allah hu hu. Ni tak pernah dengar ni. Biasa adat aku tak pernah dengar orang zikir ni. Sesat ni, jarang sesat ni. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu misalnya Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dia baru terbitkan buku ini. Jadi yang nak tahu zikir hu, ini ada zikir hu, bukan tak ada zikir hu, iaitu zikir dengan lafaz hu dan ini boleh beli di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi muallif mencantumkan pendapat hadis dan lain-lain sumber-sumber daripada sumber-sumber yang sahih untuk menjelaskan pada ini. Boleh rujuk dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan, kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Jadi kerana apa? Kerana perkara ini kita serah pada guru, kerana guru lebih tahu rahsia syariat daripada kita. Dia dah mengaji lama, dia lebih, bahkan orang lebih lama. Hikayat Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS, ini adalah maka ketika kita ingat kisah tersebut, bahawa Musa disuruh sabar oleh Nabi Khidir AS. Nabi Khidir suruh bersabar, Musa bersabar, kau tak sabar ni, kau tak sabar ni. Lepas tu lalu disebutkan sini, maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir AS memecahkan akan perahu kecil. Jadi memecahkan akan perahu. Kisahkan Nabi Musa, Nabi Khidir kan, maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir memecahkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang. Dipecahkan perahu. Ini merosakkan tanah harta orang lain akan dia dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Maka pada zahirnya perbuatannya itu menyalahi arah syariat, dan sebab itu maka ingkar Nabi Musa alaihissalam akan dia pada permulaannya, tetapi pada akhirnya, iaitu pada permulaannya, tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat. Dan dengan sebab itulah bahawa Nabi Musa AS pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia. Buktinya hatta Nabi Musa pun membenarkan akan dia. Sebab Nabi Khidir buat tersebut kerana dia telah dikhabarkan oleh Allah. Ini dikata batin syariat. Tapi bukan berarti kalau kecuali ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zarruq, kecuali kalau memang guru tu minum khamr, itu bab lainlah, dah jelas-jelas sesat minum khamr pun. Minum khamr tak sepatutnya berlaku dan lain-lain. Okey, ini perkara yang diharamkan tuan-tuan. Masalah minum khamr. Ini yang kita tolak. Jadi kalau dia tak tahu tu bab lainlah. Kan? Okey. Dan sebab itulah bahawa Nabi Musa pada akhirnya perbuatannya itu benarkah akan dia. Bukti dia Nabi Musa di akhir perjalanan itu dalam Al-Quran tersebut, yang mana Nabi Musa sendiri membenarkan. Okey, alasan dia macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, lalu kita masuk, ini tadi yang saya cerangkan panjang dan lebar tadi adalah fasal kedua tentang menyatakan adab, iaitu apa? Adab, menyatakan adab orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Sekarang kita akan masuk pada fasal ketiga. Tapi banyak lagi adab-adab yang perlu kita jaga, yang disebut dalam kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang lebih besar sifat dia. Okey. Baik, kita sudah selesai perbahasan tentang iaitu adab yang ke-11 tentang menyatakan adab bersahabat antara murid dengan guru. Sekarang kita masuk fasal yang ketiga tuan-tuan dan puan, iaitu pada menyatakan adab anak terhadap ibu bapa. Sekarang, jadi ada adab juga anak kepada ibu bapa. Ini perlu untuk dijaga juga kan. Sebab bukan hanya kita dengan guru kita, walaupun guru kita ini adalah seperti ayah kepada kita, tapi adab seorang anak kepada ibu bapa yang perlu kita tahu juga. Ini penting kerana birrul walidain ini wajib. Bila-bila lagi kita di Malaysia ni, birrul walidain ini dah mula hilang.
Ini benda yang kita kena jaga nah, biar jangan terjadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fasal ketiga pada menyatakan adab anak terhadap ibu bapa. Dan adab anak terhadap ibu bapa itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Bidayatul Hidayah 10 perkara. Jadi menurut Syekh Abdul Samad Al-Fanibani, iaitu Imam Ghazali menukilkan daripada Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah hanya disebutkan 10 perkara. Kalau nak lebih jelas, lebih banyak, dan kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang lebih besar. Maka pertama, bahawa mendengar dan mengikut ia akan segala perkataan ibu bapa itu. Jadi dia kena mengikut ia akan segala perkataan ibu bapa. Jadi mentaati ibu dia, bapa dia. Bapa dia kata apa, ibu dia kata apa, dia kena patuh, kena ikut. Tak boleh tinggal. Kena ikut, patuh, buat. Ini. Jadi kita kena pegang adab ini, ajar anak kita dengan perkara ini. Yang muda-muda tu, tunggulah kalau kita tu duk tak menghormati ibu bapa kita. Tunggu bila kita ada anak baru kita rasa macam mana. Itu dia. Jelas. Tapi janganlah dah terlanjur. Sebab itu kita kena ingat dari awal. Mengikut ia akan segala perkataan ibu bapa itu. Dan segala yang disuruh oleh ibu bapanya itu wajib ia menerima akan dia. Jadi apa yang disuruh oleh ibu bapanya itu wajib ia menerima akan dia. Dia kena terima. Dan haram ia menyalahi akan dia. Tak boleh dia lawan. Jangan. Kena terima. Selagi bukan benda yang jelas-jelas mengharam syarak lah. Contoh dia mak dia ke bapak na'udzubillah min zalik, bapak dia ke suruh dia minum khamr dan lain-lain, itu tak boleh lah. Itu wajib ia menerima akan dia dan haram ia menyalahi akan dia, dan segala yang ditegahnya itu wajib menjauhkan akan dia. Kalau ditegah tak boleh buat, janganlah dia buat. Dia kena siap diri untuk menolak perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizahullah. Jadi ini adab yang pertama. Adab kedua bersama ibu bapa dia adalah hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapa itu kerana mentakzimkan akan dia. Jadi bila ibu bapa dia berdiri, dia pun berdirilah, hormat ibu bapa dia, menghormati macam hormat guru tadi, bangun diri, mak dia, bapa dia bagi jalan dan lain-lain. Ini adalah adab kedua kita kena jaga bersama ibu bapa kita. Ni mungkin dah banyak orang dah dengan mak diri malaslah. Contoh dia tak boleh. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizahumullah. Ketiga, bahawa jangan berjalan di hadapan ibu bapanya itu. Ini. Jadi kalau orang Jawa, ini memang jaga adab betul depan mak bapak dia tak jalan dia tunggu. Ngesot. Itu. Adab memang adab macam tu. Adab dalam adat mereka seperti itu. Kita kalau kat Malaysia ni dah tak kisah dah tak jaga dah. Susah dah kan. Tapi berusahalah untuk menjaga adab semaksimum mungkin, semampu mungkin. Ini. Yang keempat, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat Allah, jangan ia mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapanya itu. Ini yang paling susahlah. Contoh dia fala taqul lahuma uffin. Jangan kita la taqul lahuma uffin itu jangan janganlah engkau kata kepada kedua ibu bapamu. Ali, tolong angkatkan pakaian jemuran. Dia jawab, tak nak lah. Tak boleh. Kenapa tak ngaji lagi? Tak boleh. Atau cepat jemaah. Macam tu. Fala taqul lahuma uffin. Itu tak boleh. Langsung dalam Quran la taqul la nahi. Jangan kata la nahi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kelima, tuan-tuan dan puan-puan, apabila memanggil ibu bapanya akan dia, maka hendaklah dijawabnya dengan jawab yang sopan. Panggil ibu bapa dia panggil, jawab dengan sopan seperti dijawabnya dengan yang memberitahu akan membesar akan ibu bapanya seperti labbaik. Jadi bila dipanggil, dijawab dengan sopan seperti seolah-olah mengagungkan mak bapak dia sendirilah, labbaik.
atau na'am, yes, atau sayyidi, sayyidati. Maksud dia, ya papa, ya mama, kan, contohlah. Sebab anak saya panggil saya papa, ya papa, contoh dia. Contoh dia, ada abi, umi, contoh dia. Ya mama, misalnya sayyidi atau sayyidati. Jika dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, yeah, yes ma'am. Contoh dia. Kalau saya panggil mak saya panggil yes ma'am. Ini itu contoh dia. Ya mak. Yes, okey, dan lain-lain ni. Ya. Okay. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, adab kita dengan ibu bapa kita, iaitu hendaklah sungguh-sungguh ia memeliharakan atas menuntut keredaan ibu bapanya itu daripada perbuatan dan perkataan serta merendahkan dan menghinakan diri bagi ibu bapanya itu. Jadi hendaklah dia sungguh-sungguh memeliharakan atas menuntut keredaan ibu bapanya. Jadi dia sungguh-sungguh memeliharakan apa yang dituntut. Itu dia peliharakan, dijaga betul-betul keredaan ibu bapanya. Itu daripada perbuatan dan perkataan, semua tak kisah. Dia buat ini, dia kena jaga, make sure apa yang dia buat ini yang diredai oleh ibu bapanya. Serta merendahkan dan menghinakan diri bagi ibu bapanya. Itu. Jadi kalau boleh kita nak kena rendah diri, kena hina-hina lah. Yang penting jaga ibu bapa kita. Lebih kurang begitu. Kita akan berusaha untuk menjaga mereka, menjaga ibu bapa kita dengan harapan kita mendapat barakah, mendapat ilmu yang bermanfaat dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan hadir wal hadir azizatullah. Ketujuh, bahawa jangan membangkitkan atas ibu bapa itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi kedua-duanya itu dan dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi kedua-duanya itu. Jadi jangan kita membangkitkan atas buat sampai buat kan. Jadi ada orang ketuk pintu, nak buka pintu. Mak bapak kita pula yang bangun nak buka pintu, kita duk baring, duk main handphone saja. Itu jangan, tak buat. Jangan macam tu. Kita yang kena khidmat untuk mereka. Zaman sekarang susahlah, saya pun duk renung-renung zaman sekarang lah ni. Contoh dia, kita dah macam mak bapak ni yang banting tulang untuk anak-anak ni jadi bos. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang ke-8 tuan-tuan dan puan-puan, bahawa jangan menilik kepada kedua-duanya itu dengan tilik yang menyakiti akan kedua-duanya itu atau dengan tilik marah akan kedua-duanya itu. Jangan kita tilik, stare dia sampai tunjuk marah. Jangan. Itu ayah apa-apa kita, ibu dan bapa kita kena hormat dia. Senyum, tengok dia mana, kalau hormati dia, biarkan dia qurratu aini itu masuk dalam hati dia bila dia tengok kita. Kita nak jadi anak yang macam tu, tuan-tuan dan puan. Susah tapi kita kena buat, kena adab, kita kena diajar dari awal. Dari awal, tuan-tuan dan puan, dari kecil. Okey, ke-9 tuan-tuan dan puan, bahawa jangan memasangkan muka pada hadapan ibu bapa sebab marah akan kedua-duanya tu. Jangan pula kita masangkan muka, kan? Itu jangan. Jangan memasangkan muka pada hadapan ibu bapa sebab marah akan kedua-duanya itu. Jangan. Ini dia. Tuan-tuan dan puan, hadirat Allah. Biar dia bahagia, biar dia senang. Tengok kita tu senang. Biar dia tidak merasa susah, merasa apa. Jangan. Okey, yang ke-10 dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, itu bahawa jangan musafir melainkan dengan izin ibu bapa itu, melainkan jika ada musafirnya itu kerana menunaikan haji yang fardu ain atasnya, maka iaitu tidak berkehendak dengan izin ibu bapanya itu, tetapi sunat dia meminta izin daripada ibu bapanya itu. Jadi bersafar, safar yang sunat, safar yang tidak fardu ain, ini hukum dia kena minta lah izin ibu bapa. Kalau dia tak bagi, janganlah. Jadi saya nak jalan kat sini, nak pergi cari calon isteri. Dia kata, buat apa jauh-jauh? Tak boleh lah. Contoh dia, tak boleh lah. Misalnya dia, kena taat lah, tak boleh. Dia kata tak boleh lah. Itu misalnya dia. Jadi kecuali kalau ibadah haji kan fardu ain, dia dah mampu haji, minta izin pergi haji. Itu sunat kalau kita minta. Tak pergi, tak minta tak apa, kerana benda itu adalah fardu ain. Tapi kalau boleh minta lah, beradab. Takkan dia tak bagi orang nak pergi haji kot. Nak pergi haji kan, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Saya 200 haji tak dapat haji sampai sekarang.
Nah, ini dia tuan-tuan hadirin wal hadirat. Hafizahullah. Adapun musafir kerana naik haji yang sunat itu atau yang fardu kifayah, maka iaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Jadi kalau kita nak bersafar haji yang sunat misalnya ni, atau apa-apa safar yang bersifat fardu kifayah, maka kita kena minta izin ibu bapa kita. Tak boleh kita buat tanpa izin mereka. Termasuk safar untuk menuntut ilmu yang jauh dan lain-lain. Itu tak boleh tuan-tuan dan puan-puan, melainkan dengan izin ibu bapa kita. Tapi ibu bapa janganlah halang anak nak pergi menuntut ilmu. Masya-Allah, menuntut ilmu kita nak dapatkan anak berilmu ni, kena menuntut ilmu, kena jauh-jauh. Kita kena hantar dia. Jangan kita simpan dia. Oh, demi kita, sayang anak sangat. Anak lepaskan dia. Menjadi manjalah anak tu. Yang anak tu patutnya boleh jadi orang hebat. Lulus dari universiti yang hebat. Tak dapat. Sebab apa tak boleh maksud duduk kat sebelah ketiak dia misalnya. Janganlah macam tu. Kesian anak tu kan. Nah, kita kena bagi dia explore. Kita kena bagi dia peluang untuk memusing dunia ini, untuk mengetahui kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Nah, ini. Melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Dan tiada harus melainkan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan demikian lagi musafir kerana ziarah kepada anbiya dan auliya dan barang sebagainya, maka ia itu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapanya itu, tetapi harus musafir kerana menuntut ilmu dengan tiada izin bapanya itu. Jadi kalau bermusafir kerana untuk apa? Kerana untuk menziarahi ulama. Termasuk pergi ziarah. Tadi masya-Allah ziarah para ulama ni bagus. Ziarah ulama, para aulia, pergi ke tempat ini untuk mendapat maklumat dan lain-lain. Ini hukum dia apa? Hukum dia adalah ialah tak boleh pergi melainkan dapat izin. Akan tetapi kalau untuk menuntut ilmu dengan tiada tetapi harus bermusafir kerana menuntut ilmu dengan tiada izin ibu bapanya, ini contoh dia nak belajar ilmu fardu ain. Jadi dia tak ada ilmu kat rumah. So dia nak kena menuntut ilmu. Ilmu ni fardu ain. So mak bapak tak izinkan dia belajar. So dia tak apa, dia boleh keluar tanpa izin ibu bapanya kerana dia menuntut ilmu fardu ain. Contoh dia seorang isteri yang mana isteri tersebut perlu mengetahui hukum hakam haid, akan tetapi suaminya tidak tahu ilmu tersebut. Maka suaminya pula jealousy, tak nak isterinya yang cantik ni dilihat oleh siapa-siapa sama sekali. Dia tak izinkan isteri itu keluar. Tak boleh. Haram bagi suami menghalang isterinya keluar untuk menuntut ilmu tentang haid dan nifas, kerana ini adalah ilmu fardu ain bagi wanita tersebut. Baik, insya-Allah wallahu muwafiq. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.